Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Hari ini saya nak bercerita mengenai kisah 7 adik-beradik yang mempunyai satu identiti. Alright, okay guys, hari ini saya nak buat satu review filem yang baru saya tonton tadi. Filem ni sebenarnya dah lama, tahun 2017 tak silap saya. Dan filem ni pun sebenarnya saya dah pernah cuba nak tonton dulu masa dia baru-baru keluar dulu. Entah macam mana masa tu ada hal ke apa, tak tengok habis, tengok awal je sikit dan lepas tu lupa. So baru-baru ni tiba-tiba saya tengok ramai pula orang update cerita ni. Upload poster dekat Facebook, semua tengok. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba cerita ni up balik. Cerita yang saya masukkan adalah What Happened to Monday. Bukan Monday Blues ya. Monday ni adalah nama seorang watak dalam filem ni. Okay guys, cerita ni bergenrekan science fiction thriller. Ia mengisahkan future, zaman akan datang, di mana berlakunya population manusia yang sudah terlalu ramai sampai dah tak boleh nak handle satu dunia. Hingga menyebabkan bekalan makanan pun tak cukup dan ramai juga nyawa yang terkorban. Akhirnya lepas tu diorang ambil jalan menggunakan sains untuk mengatasi masalah ni, mengatasi masalah kekurangan makanan tu. Diorang mencipta sesuatu lah untuk buatkan sumber makanan boleh dapat cepat. Macam misalnya kalau tanam jagung ke tanam apa, boleh dapat hasilnya cepat. Jadi bila masalah makanan semua tu dah diselesaikan, tapi timbul pula satu masalah lain yang lagi besar, berpunca daripada penyelesaian masalah makanan tadi. Sumber makanan manusia sekarang dah banyak lah daripada hasil ciptaan daripada saintis tu. Tapi sumber makanan tu pula yang tak tahulah, yang sudah diubah suai atau apa, melahirkan generasi-generasi yang baru ni kebanyakannya melahirkan anak-anak yang kembar. So lagi ramai. So population lagi meningkat. Jadi diorang ni mengambil satu tindakan drastik. Ada seorang watak perempuan ni, saya tak pasti dia ni presiden ke atau menteri ke apa. Dia mencadangkan satu cara, setiap keluarga cuma ada seorang anak aja. Boleh ada seorang anak aja. Yang mana yang ada lebih tu, anak-anak yang lain tu terpaksa dibawa ke satu tempat dan dia akan letakkan contohnya seorang budak tu dalam satu kira macam kapsul gitu, dan dia akan ditidurkan. Nama benda tu Cairo Sleep. Contohnya, kononnya dia akan tidurkan budak tu sampailah masalah tu akan dapat diselesaikan. In the future tak tahu berapa ratus tahun, berapa puluh tahun akan datang, bila population dah menurun, diorang akan bangunkan budak-budak ni balik. Tapi masa tu memang family diorang dah tak ada lah apa semua. Jadi nak dijadikan cerita, ada seorang watak lelaki ni, lakonan William Dafoe, yang famous dengan watak Green Goblin dalam Spider-Man. Saya tengok dia, saya ingat watak Green Goblin tu je lah. So dia dapat, anak dia melahirkan 7 orang cucu. Dia atuk lah, dia watak atuk lah. Anak dia melahirkan 7 orang anak, tapi anak dia mati. Bapa kepada anak-anak ni tak tahu apa kisah. Dia tak ada karakter development untuk watak tu. Dan anak dia sekadar menunjukkan cerita ni sekadar menunjukkan dia membesarkan cucu-cucu dia ni lah. Tapi masa tu dah tak boleh ada satu keluarga, tak boleh ada ramai anak lah. Jadi dia mengambil keputusan 7 orang. Jadi setiap pada cucu dia tu, dia beri nama hari. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Dan setiap daripada kanak-kanak tu, bila dia dah besar, dah masuk sekolah, baru dia benarkan keluar. Tapi dia benarkan keluar mengikut hari yang nama dia je. Macam contohnya, kalau Monday, keluar Monday je. Tuesday, keluar on Tuesday je. Sampailah diorang ni besar. So dia adalah flashback balik dan tunjuk keadaan yang dah sekarang. Ada dia flashback balik, dia nak tunjuk macam mana atuk dia train diorang masa kecil nak berdepan dengan situasi ni. So adalah dalam rumah dia tu, dia adalah buat tempat hiding. Kalau ada orang datang, yang lain ni kena menyuruh, yang seorang ni dia akan keluar.
Dan cucu ni diberikan satu identiti yang diberikan nama Karen Sedman. Jadi bila dah besar, Karen ni pun dah bekerja, dan seperti biasa jugalah, ini 30 tahun kemudian dia dah besar. Maknanya budak ni dah umur 30 lah. Dan dia pun bekerja dekat bank. Dan yang menariknya, ada 7 orang ni sebenarnya, 7-7 ni mempunyai identiti atau appearance yang berbeza sebenarnya. Kalau dekat rumah, ada yang rambut blonde, ada yang rambut pendek, pelbagai lah sifat pun lain-lain. Ada yang kasar sikit, ada yang macam fighting sikit, ada yang nerd. Tapi bila diorang semua keluar, pada hari yang diorang kena keluar, diorang akan pakai satu identiti saja. Dia punya rambut semua sama, gaya pemakaian, gaya bergerak, gaya tingkah laku dia. Dan yang rambut pendek semua kena pakai wig lah, kena pakai rambut palsu lah. Tapi pada masa tu, yelah dah 30 tahun macam tu, mana boleh sebagai seorang manusia tu, walaupun dia nak survive, nak hidup, tapi dalam jiwa tu mesti ada memberontak kan. Macam hidup apa macam ni kan sebenarnya kan. Macam ni, ini bukan hidup macam ni. Ini macam tak tahu nak kata apa. Tapi demi nak survive, terpaksa buat juga. Jadi pada satu hari ni, tiba-tiba Monday ni, dia tak balik. Diorang pun confused. Kenapa dia ni tak balik? Dan semua orang ada bracelet. Dan bracelet tu akan diorang boleh detect lah kat mana sibling diorang tu. Tapi tiba-tiba tak dapat signal si Monday ni. So disitulah bermulanya what happened to Monday. Apa dah jadi kat Monday ni sebenarnya. Jadi misterinya tu nanti diorang akan siasat, adik-beradik ni akan siasat. So apa yang terjadi sebenarnya dekat Monday ni, sebenarnya dia adalah satu lagi plot lain yang memang saya tak boleh cerita kat sini sebab dia akan spoil. Saya rasa saya secara keseluruhan memang suka cerita ni sebab saya memang seorang penggemar filem science fiction. Kena pula yang ceritanya tu futuristic kan, macam ni, ala-ala cyberpunk gitu. Tapi ini tak adalah cyberpunk sangat, tapi dia adalah teknologi gitu kan, zaman-zaman akan datang. Paling saya rasa kagum untuk cerita ni, selain pada dia punya konsep cerita tu. Konsep cerita dia saya rasa memang best, memang menarik. Yang ada dia gunakan masalah population dunia tu untuk dia createkan satu kisah dari skop yang lebih kecil, menghasilkan cerita ni. Okay, macam masalah population dunia ni, personally saya rasa benda yang mungkin akan terjadi dan boleh terjadi di masa akan datang. So benda-benda yang dalam cerita ni pun benda-benda yang ada kemungkinan untuk terjadi. Harap tak adalah terjadi dalam masa yang terdekat ni kan. Sebab manusia memang bertambah ramai. Okey, selain pada konsep cerita ni, saya sangat suka adalah lakonan 7 orang adik-beradik ni. Sebenarnya dia pelakon ni seorang je lah. Tapi pelakon dia yang bernama Noomi Rapace. Saya tak tahulah saya sebut betul ke tak. Noomi Rapace. Sebab dia melakonkan 7 watak. Dan 7 watak tu saya dapat merasakan yang memang itu 7 orang yang berbeza. Lakonan dia, dan saya tengok, kalau saya tengok dia punya production pun, saya rasa sesuatu benda yang renyah nak ambil. Kebanyakan pelakon daripada filem ni adalah seorang je, orang yang sama kan. 7 orang tu orang yang sama. So perancangan untuk buat filem ni memang kena betul-betul detail lah, kena betul-betul on point lah. Dah kena siap betul-betul baru boleh shoot. Kalau tidak, problem. So lakonan dia memang saya rasa best. Macam lakonan atuk dia ni sekejap je, Willem Dafoe ni, walaupun dia saya rasa antara pelakon yang bagus. So kalau ada benda yang saya tak suka pun, saya rasa tak ada sangat lah. Kalau ada pun mungkin sebab dia punya ending tu sedikit predictable lah pada saya. Sebab ada second act pada filem tu, ada hint yang boleh kita teka lah endingnya tu, kenapa dan apa yang terjadi kepada Monday ni semua. Tapi untuk genre sci-fi, thriller, filem ni memang saya rasa antara yang okey, antara yang best. So kalau korang peminat genre macam ni, jangan lepaskan peluang lah.
untuk menonton. Rasanya tu saja. Tak banyak yang saya boleh cakap pasal filem ni sebab saya rasa cerita ni okey. Right, kalau boleh bintang, kalau rating saya bagi, kalau dari 5 saya bagi 4.5 dari 5. Okay guys, sampai sini saja dulu. Jangan lupa subscribe Box Perspective, like, stay home, stay safe. Assalamualaikum, peace out.